Orang-orang kafir Quraisy sedang mencari. Dia kata apa? Carilah seorang ahli sihir yang boleh menyihir dengan kata-kata. Sihir ayat, sihir perkataan, yang boleh memukau, menunduk, menyihir orang dengan kata-kata. Kafir Quraisy suruh cari mana dia orang-orang Quraisy yang boleh menyihir dengan kata-kata, hantar untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari yang paling hebat sastranya, yang paling bagus syairnya, yang paling mantap bahasanya. Cari supaya dia patah-patahkan kata-kata Muhammad, supaya dia boleh tundukkan Muhammad. Sebab orang lain semua dah lintang pukang dah bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya melalui sihir kata-katanya itu kita boleh pecah belahkan perpaduan yang ada kepada pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad. Dia sebut macam tu je lah ya, pengikut Muhammad. Dan supaya Muhammad rasa takut, ya, rasa mengundur balik semula daripada dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Cari, akhirnya sepakat yang boleh melaksanakan misi itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini memang hero dia, ini memang hebat, mantap. Orang boleh menangis sampai 2-3 minggu mendengar syair dia. Ya, kita tengok Hindustan pun menangis sekejap je. Orang dengar syair Utbah bin Rabi'ah boleh berbulan-bulan menangis terkenangkan syair tu, kerana kedalaman kata-katanya, kefasihan lidahnya. Ambil Utbah bin Rabi'ah, hantar jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastilah tuan-puan di pihak Utbah akan berlatih. Sakan orang cakap beria-ria berlatih. Iyalah, dah dipilih ni. Agaknya tak tahulah macam mana Utbah berlatih ya. Kata-kata apa agaknya berpantun, bersajak, bersyair bagailah. Jadi pada hari yang ditentukan, Utbah bin Rabi'ah pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Utbah buat? Jumpa dengan Nabi ni, Nabi masya-Allah, insan yang paling hebat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah puji Nabi pada sisi akhlak yang Nabi miliki. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang sangat hebat. Utbah datang dengan hebatnya. Dia kata, Muhammad, dia kata macam, wahai Muhammad, aku nak tanya engkau, siapa lagi baik? Tengok soalan dia, ini agaknya mesti dah reka lama ni. Siapa lagi baik, engkau ke bapa saudara engkau? Tu soalan dia. Ya, engkau ke bapa saudara engkau? Siapa nama bapa saudara Nabi? Abu Talib. Siapa lagi baik, engkau ke bapa saudara engkau? Agak-agak apa jawapan Nabi, tuan-puan? Siapa tahu apa jawapan Nabi? Yang ni tak ada hadiah. Ya, siapa tahu apa jawapan Nabi bila Utbah tanya, siapa lagi baik wahai Muhammad, kamu atau bapa saudara kamu? Apa jawapan Nabi? Nabi tidak menjawabnya. Sebaliknya Nabi diam dan menghadiahkan Utbah bin Rabi'ah wajah yang sangat manis, seolah-olah meminta izin untuk tidak menjawab. Senyap. Jadi mati kutu juga kalau kita tanya orang soalan, orang tak jawab. Jadi kalau hantar yang paling hebat pun tak guna juga. Kalau dia bagi soalan, orang tak jawab, tak guna hantar yang paling hebat. Itu patut ambil yang cak ayam tu je lah. Dia setakat nak nanya soalan tu, lepas tu soalan tak berjawab. Jadi dia tanya lagi, Muhammad, ni aku nanya kau ni, siapa lagi hebat? Kalau tadi dia mulakan dengan kamu atau pak saudara kamu, sekarang dia tukar pula bapa saudara kamu kah atau kamu. Tu je lah soalan dia, tukar-tukar je. Nabi senyap. Jadi bila senyap, Nabi senyap kenapa? Sebab Nabi sabar. Jenis-jenis macam kita tak sabar ni, tak tanya menjawab dah. Ya, jenis tak sabar. Sampai-sampai dia beritahu,
Dah boleh agak ni soalan apa nak tanya. Macam tu kalau orang tak sabar. Nabi senyap. Tahu dah datang dengan kemarahan ni, datang nak nunjuk hebat ni. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah terpaksa jawab sendiri. Sebab memalukan seorang yang paling hebat dari sudut berbicara, dari sudut bercakap, tiba-tiba soalannya tidak dijawab. Takkan nak terkelip-kelip pandang. Ya? Jadi kalau merayu, memalukan. Jawablah. Memalukan. Ya, jatuh standard. Jadi ya tak ya, jawab sendiri. Kalau kamu kata kamu lebih baik, kan jawab sendiri tu. Ya, kalaulah kamu kata kamu lebih baik, padahal Nabi tak cakap. Maka, sebab dia dah plan kan nak cakap apa, maka dia pun cakap. Nabi dengar. Tapi kalau jawapan kamu, bapa saudara kamu lebih baik, maka dia pun cakap. Idea dia cakap semua. Semua idea dia sampaikan. Nabi senyap. Dia habis tuan-puan. Habis yang dia cakap. Ya, macam-macam idea dia cakap, Nabi senyap. Sehinggalah Nabi tanya dia. Nabi tanya dengan adab, dengan akhlak, dengan lunak. Nabi tanya, sudah habiskah kamu bercakap wahai saudaraku? Tanya tu. Jadi dia tergamam dengan Nabi tanya soalan tu. Dia jawab dengan pantas. Dah, dia cakap. Dia tergamam, dia tak sangka Rasulullah nak tanya dia, kamu dah habis cakap ke? Langsung dia jawab, dah. Kalau demikian, sekarang giliran kamu pula mendengarkan aku. Tadi aku dah dengar syarahan kamu, dengar segala idea kamu, sampai tak ada idea dah. Sebab tu Nabi kata, dah habis ke nak cakap? Dah. Sekarang giliran kamu mendengarkan aku. Tengok hebatnya Nabi punya psikologi tuan-puan. Lalu Nabi pun membacakan, ini kalau tak silap ustazah takut tersilap surah yang ustazah sebut, tapi Nabi membacakan ayat Quran. Kalau tak silap ustazah, surah Fussilat ataupun Hamim As-Sajadah, macam itulah. Ya, Nabi bukan baca sikit-sikit, sampai 15 ayat. Nabi baca ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat, baca. Ya, kalau tengok apa ya ayat, cuma Ustaz kena pastikan balik ayat surah apa yang Nabi baca. Cuba bayang tuan-puan, Nabi tak cakap apa, Nabi baca ayat Quran je, baca. Dan dia faham, dia orang Arab. Dia orang Arab tuan-puan. Dia kaki bahasa, dia pakar bahasa, dia faham apa yang Nabi sebut, apa yang ayat Quran tu sebut. Nabi baca sehingga dia kata cukup, berhenti. Macam orang sasau, tak ada dengar Al-Quran. Cukup, dan dia berlari tuan-puan, bertempiaran meninggalkan Nabi SAW, dan dia menyorok berhari-hari sampai berminggu. Orang kafir Quraisy duduk bersidang, manalah pergi Utbah ni, apalah keputusan yang dia jumpa dengan Muhammad. Kemudian bila ada orang yang berjumpa dengan Utbah kata, apakah kamu menghantar aku jumpa dengan orang biasa ataupun benar-benar pesuruh Allah, benar-benar Nabi? Dan aku taubat. Macam itulah masuk ayat dia, takkan lagi sanggup untuk berbahas, ya, berhujjah dengan laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini adalah sebuah kisah yang sangat agung ya tuan-puan, yang sangat hebat dalam menggambarkan peribadi Nabi yang tenang, yang sabar, ya, yang subhanallah yakin dengan Allah. Gabungan segala keindahan, pekerti, kemuliaan jiwa yang Nabi miliki terpamer pada zahir batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diam ketika orang bercakap ketika dibenarkan bercakap.
Berhenti ketika dia diminta untuk berhenti bercakap. Itu satu akhlak fi lahnil qaul, dalam kita berkata-kata, yang kita sebut sebagai akhlak dalam berbicara. Ya, jadi tuan-puan, kadang-kadang orang ni ketika mana dia bercakap dia nampak hebat, tapi ketika mana dia mendengar, kita dapati dia bukan seorang pendengar yang baik. Dia boleh bercakap, dia boleh nasihat orang, boleh tegur orang. Sekali orang nak nasihat dia, nampak gaya dia tidak boleh menjadi pendengar yang baik. Padahal cuba bertenang dulu. Bertenang. Ya, macam tadi Ustaz cakap kan, insya-Allah nanti dapat perkataan yang lebih baik untuk diungkapkan. Itu satu kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, bila sebut tentang lahnul qaul, perkataan, secara ringkas saja Ustazah sebut ya, takkan hurailah sebab masa kita pun dah terlajak. Ada 4 cara bercakap yang baik. Pertama, namanya ialah qaulan layyina, bercakap dengan lembut. Ya tuan-puan, boleh balik daripada masjid ni semua cakap lembut je. Kak Long, dah masak ke belum? Apa mak? Tak dengar nak dia cakap. Ya? Ustazah bukan kata bercakap perlahan. Ustazah kata bercakap yang sedap didengar. Sedap didengar. Tuan-puan nak tak jadi orang bahagia dan membahagiakan? Tukar cara bercakap. Ya, ini selalu dah Ustazah cakap. Cakap yang membahagiakan ni yang kita tak cakap dengan stres, sakit hati, marah, benci. Cakap yang sedap orang dengar. Kak Long dah masak ke belum Kak Long? Jangan marah terus. Ya, jangan terus marah. Ni cakap, nampak gaya macam belum masak ni kan? Tu nampak nak marah lah tu. Padahal boleh kan bertanya? Boleh tak bertanya? Bertanya dulu. Tentang ada alternatif lain. Tapi sebab memang dah pemarah akhlak dia, nak marah je. Tanya dulu, tanya. Kadang-kadang bila kita tanya, ada jawapan yang baik yang diberikan oleh anak-anak kita. Itu nama pertama, qaulan layyina, bercakap biar lembut. Ya, ustazah mengajar sama ada isteri mahupun suami, bercakaplah dengan kata-kata yang lunak, sedap didengar. Biar suami kita rindu tuan-puan, tak dengar suara kita. Agak-agak suami kita rindu tak dengar suara kita. Ke di tengah-tengah free ni, tengah rasa macam happy sangat sebab tak dengar suara kita. Yang mana satu yang berlaku sekarang ni tuan-puan? Tentang suami kita tengah doa lepas sembahyang duha, ya Allah, mudah-mudahan ustazah tu ceramahlah panjang-panjang, biar sampai Jumaat pun tak apa. Ya, aku tengah happy ni tak dengar suara bini aku. Sebab suaranya menyeramkan, suaranya menakutkan. Dia berdehem pun tuan-puan, luruh jantung laki kita. Takut ada benda yang tak kena lagi tu. Ya, cuba kita bagi satu yang menggambarkan daripada dalam tuan-puan, kelapangan, penerimaan, menerima. Bila kita menerima orang yang berada di sekeliling kita, kita punya bahasa pun sedap. Kita redha dengan suami kita. Kita melihat suami sebagai kurniaan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pasti ketika mana kita bercakap dengan kurniaan terbaik, bahasa kita akan lunak. Bahasa kita akan baik. Kurniaan terbaik. Cuba bezakan dengan orang yang dalam hati dia tersekat. Dia selalu nampak suami dia sebagai kemalangan besar dalam hidup dia. Dia selalu nampak perkahwinan dia sebagai satu kesilapan. Dia selalu nampak suami dia sebagai objek yang menyakitkan dia selama hidup dia. Macam mana dia akan bercakap? Pasti lain tuan-puan, sesuai dengan apa yang ada dalam jiwa dia. Bila nampak suami sebagai bebanan, objek yang menyakitkan, kita akan cakap acuh tak acuh. Nak makan ke? Tanya dia. Awak nanya saya ke? Kata suami. Yelah, ada orang lain lagi kan? Kita kedua je kan? Ada orang lain lagi ke? Dah mula nak marah dah tu, panas dah tu. Ya. Dah makan dah tadi, tapi sikit. Yelah, sikit tak sikit pun dah makan ke belum? Dah mula nak marah ya tuan-puan? Yelah, okeylah, saya belum makan lah. Nak makan, bawa saji, semua saya dah siapkan. Cari sendiri. Ini tuan-puan, ustazah bukan buat-buat cerita. Ini bahasa yang mudah didengar daripada isteri kepada suami. Mudah. Ustazah kadang-kadang terpegun juga. Ustazah memang macam tabik spring lah dengan isteri yang boleh tengking suami dekat luar.
Oh, yang ini kalau Ustazah nak bagi hadiah agaknya lah. Ataupun nak panggil, mesti kak, amboi akak sedap tengking suami kita tengah orang ramai. Memang Ustazah rasa macam, hebatnya kemampuan dia luar biasa ni. Dekat pasar malam dia marah dengan suami dia. Tolonglah pegang ni sikit, adalah kita beli duit kita, pegang pun kita. Kat pasar malam. Ya, mengangalah sekejap, ya. Ya Allah, jagalah sikit aib suami tu depan orang ni. Ya, ada yang macam tu, yang biasa je, macam tak tahu sangat beza suami isteri. Kecuali sebab tengok yang isteri pakai tudung kan, ya. Kalau tak tahu, confused tu kalau pandang daripada belakang, mana suami mana isteri ni. Sebab kita tidak tahu tuan-puan, akhlak itu terkait dengan bagaimana kita mempamerkan jiwa kita melalui bicara kita. Bahasa lembut. Memang semua orang tidak sempurna. Ada bahagian yang kita tidak senang pada orang lain, seperti mana orang lain juga tidak senang kepada 1, 2, 3 bahagian pada diri kita. Tetapi bahasa yang lembut selalu menyatukan. Walaupun masing-masing ada sisi kelemahan, tetapi sepakat untuk menyantuni pasangan dengan bahasa yang lunak, suara yang lembut. InsyaAllah kita boleh hidup saling harga menghargai.